Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam pengajian Indahnya Hidup Bersyariat sesi yang ke-34 insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Semoga dirahmati, diberkati pengajian kita dan semoga Allah SWT merafakkan, meningkatkan darajat penulis di sisinya dan menerima segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, insya-Allah kita akan sambung muka surat yang ke 28. Mengapa Al-Quran perlu diajarkan di peringkat awal kanak-kanak? Sebagaimana dinyatakan kanak-kanak ini adalah sebagai sponge yang senang meresap. Jadi bagilah macam-macam. Kalau kita bagi banyak tengok TV, jadilah dia orang TV. Bagilah dia tengok cerita gaduh-gaduh, jadilah dia orang suka gaduh-gaduh. Bagilah dia main game, suka tembak-tembak, jadilah orang yang suka begitu. Jadi spongekan yang terbaik. Kalau kanak-kanak ni saya lebih kepada kasih Umar Hana. Umar Hana ni Masya Allah Tabarakallah, bukan saja mengajarkan fardu ain Islam, Alhamdulillah, banyak pengajiannya ada dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab juga. Bukakan, kasihkan ini. Kalau mereka nak tengok benda di YouTube, tengok benda di TV, kasihnya Umar dan Hana. Kerana kami sayang Umar Hana, begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga ada manfaatnya insyaAllah. Baik, kita sambung. Seorang sahabat Nabi SAW, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, meletakkan kepentingan mengajar Al-Quran kepada anak-anaknya seperti mana keutamaan peperangan menegakkan agama Allah. Jadi Masya Allah, dia men-channel anak-anak kerana anak-anak ini adalah tanggungjawab ibu bapa. Ibu bapa yang bawa mereka ke dalam dunia, betul? Anak-anak ini adalah makbulnya doa mereka. Nak murah rezeki, nak dekat dengan Allah SWT, maka Allah kurniakan anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Diuji apa-apa pun dengan anak adalah atas dasar doa kita. Nak masuk syurga Allah SWT. Oh, awak ni bagus kalau ada anak ni, jadi senang untuk dapat pahala. Jadi senang masuk syurga Allah SWT. Jadi Allah berikan kurniakan, insya-Allah. Kepada yang tidak ada zuriat pun ujian juga, kerana uji dengan tiada zuriat adalah untuk bersabar. Dan itu juga akan mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan amal ibadah dan juga mudahkan untuk dia masuk syurga Allah SWT. Jadi tiada apa yang Allah lakukan sia-sia. Itu perlu kita fahami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Membentuk asas iman. Pengajaran Al-Quran kepada anak-anak melalui pembacaan adalah sebagai satu usaha menanamkan asas keimanan yang padu di dalam jiwa mereka. Jadi dengan kita mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, kita sedang mengajarkan anak kita keimanan. Yalah, boleh saja baca buku yang lain, boleh saja baca storybook yang lain, tetapi pagi-pagi tu kita utamakan baca Al-Quran terlebih dahulu. Kita utamakan hafalkan ayat ini terlebih dahulu. Kita utamakan dengarkan tafsir ini daripada kita terlebih dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sabda Nabi SAW yang bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah, فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم." Yang bermaksud, setiap anak yang dilahirkan berada di dalam fitrah, semula jadi, fitrah beragama, yakni semua anak-anak yang dilahirkan berfitrah agama, percaya kepada Allah SWT. Maka kedua-dua orang tuanya yang sebaliknya menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Yang mencorakkan anak itu adalah ibu bapa. Sebagaimana binatang yang melahirkan anaknya dalam keadaan sempurna tanpa sembarang kecacatan. Maksudnya samalah, anak itu dilahirkan dan akan dicorakkan oleh kedua ibu bapanya. Adakah kamu mendapati binatang dilahirkan dalam keadaan sama-sama ada hidung, telinga atau mana-mana anggota terpotong? Tidak. Atau kama qala Rasulullah SAW.
Anak-anak semua, anak-anak binatang sekalipun dilahir dengan sempurna, tiada kecacatan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi anak-anak kita pun sama. Kita lahirkan, ibu yang melahirkan, atas didikan dua-dua ibu bapa yang mendidik, maka anak itu menjadi manusia. Balik kepada ibu bapa, maka bagaimana mereka mencorak anak. Anak-anak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dicorakkan dengan orang lain yang jaga, orang lain yang acuan orang lain itulah jadinya. Kerana anak-anak ini belajar dengan apa mereka melihat. Bukan perkara senang mendidik anak-anak. Jangan cakap, alah bolehlah ustaz, alah bolehlah teacher, alah bolehlah. Tidak. Hakikatnya, parents ataupun couple, suami isteri, spouse, perlu meningkatkan ilmunya. Suami perlu meningkatkan ilmu, memahami apa yang isteri inginkan. Isteri perlu meningkatkan ilmunya untuk memahami apa suami inginkan. Ibu bapa perlu meningkatkan ilmu mereka untuk memahami keinginan anak-anak mereka. Anak-anak berbeza. Umur yang 7 tahun dengan 5 tahun berbeza. Umur yang anak yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga berbeza. Anak yang pertama boleh independen. Anak yang pertama mungkin rasa kasih sayang telah diambil kerana dulu attention semua kepadanya. Tiba-tiba ada anak yang nombor kedua, anak nombor satu rebel. Salah tak? Tidak salah. Anak yang kedua pula lain caranya, tak tahu buat apa-apa. Kalau diberitahu baru tak automatik. Anak yang ketiga mungkin berbeza dari segi pemikiran, pemahaman dan sebagainya. Jadi semuanya lain-lain. Tak ada masalah. Masalahnya adalah ibu bapa yang tidak meningkatkan ilmu dan ibadah. Bila baru bernikah satu isteri, ibadah kena level up. Bila dah dikurniakan anak-anak daripada level suami jadi level bapa, perlu level up. Daripada anak satu jadi anak dua, perlu level up. Daripada level 3 level 2 anak ke 3 anak, perlu level up. Jadi hidup ni sentiasa perlu meningkat keimanan. Kerana dengan tingginya keimanan, lebih mudah kita memahami dunia ini. Lebih mudah kita menerima ujian dengan kesabaran. Lebih mudah kita bersyukur atas segala nikmat. Lebih mudah untuk kita redha atas apa yang berlaku kepada kehidupan kita. Ceritanya adalah nak ataupun tak nak, perlu level up keimanan. Baik. Terus. Perkembangan potensi anak dari sudut pendidikan kanak-kanak terdapat sebab mengapa Al-Quran perlu diajar di peringkat awal. Antara penemuan dan faktor penting yang telah ditemui, khususnya pakar kanak-kanak, mengenai kepentingan pendidikan awal kanak-kanak ini, early childhood, adalah dari segi perkembangan potensi otak-otak manusia pada peringkat kanak-kanak. Hakikatnya, otak manusia ini pada peringkat awal senang untuk menerima. Senang untuk menerima. Dan tidak mudah give up. Jadi kita tahu anak-anak kita daripada terlentang, kepada tiarap, kepada duduk, kepada jatuh, kepada duduk, kepada diri dan jatuh, berlari, melompat. Bayangkan kalau kanak-kanak ataupun manusia bila dilahirkan senang give up. Diri duduk, give up takkan berjalan semua orang. Tetapi hakikatnya kita semua berjaya berjalan kerana kita tidak give up. Jadi jangan sekali-sekali bila dah besar kita cepat give up. Kerana kita yang muda telah mengajar kita yang berumur to never give up. Wallahu a'lam. Peringkat ini merupakan tahap paling penting untuk merangsang dan meningkatkan keupayaan otak dan minda agar menjadi lebih cekap dan bijak melalui pelbagai bentuk rangsangan. Ya. Jadi hendak diingatkan di sini, anak-anak peringkat awal, lagi-lagi sebelum umur 11 tahun, kurangkan gadget. Tak nak resap yang gadget saja, tidak. Resaplah keduniaan. Resaplah forest. Resaplah main di sungai, main di lautan, main pasir-pasir dan sebagainya, berbasikal, apa lagi, Masya Allah, tabarakallah, outdoor activities. 1 hingga 11 tahun, sebelum 11 tahun, kasih banyak sensory. Jangan kasih, kurangkan, nak cakap jangan kasih, susah lah kita di Singapura. Kurangkan gadget,
kurangkan, banyakkan creative play. Tak tahulah ustaz, perlu tingkatkan ilmu. Google, search cara-caranya macam mana, cara Islami macam mana dan sebagainya, cari. Kerana ini tanggungjawab kita bersama. Kita bawa mereka ke dunia, kita wajib menjaga mereka, mencorakkan mereka menjadi orang yang soleh dan soleha. Ya, itu saja daripada saya. Wallahu ta'ala alam. Kita akhirkan tasbih kafarah surah Asr. Kita sambung lagi pada sesi yang 35 pada hari Rabu insya-Allah. Rabu, Jumaat insya-Allah. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.